A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakan kepada kami rahmat dari sisi engkau, kerana sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi, yakni kurnia. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat yang ke-8. Allah menyebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia? Kemudian Allah berfirman, mengkhabarkan bahawa mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan mengucapkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Pada muka surat 594. Kalau buku macam saya ni, muka surat 594. Ni penting kadang-kadang kita baca jenis penerbit yang sama kan, supaya kita punya reference pun sama. Reference sama, kemudian muka surat pun sama. Jadi senang sikit. Kalau kita guna buku lain, biasa lagi kita tak sama. InsyaAllah, salli ala sayyidina Muhammad. Yakni, janganlah engkau membelokkan hati kami daripada petunjuk setelah sebelumnya engkau menempatkannya di atasnya. Jangan engkau jadikan kami seperti orang yang di dalam hatinya memendam kesesatan. Itu hanya mengikuti Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih. Sebaliknya, teguhkan hati kami di atas jalanmu yang lurus dan agamamu yang benar. Siapa yang doa ni? Orang-orang beriman, yang beriman kepada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabih. Yang ayat muhkamat ini ayat yang jelas, tak ada pertikaian, tak ada perbincangan, clear. Kita dah sebut dah, Ibnu Abbas sebut ada 4 jenis tafsiran, 4 jenis tafsir. Tafsir Quran dia ada 4 jenis. Yang pertama, ayat-ayat yang kita boleh faham maknanya secara direct. Jadi tak payah nak bincang-bincang dah, tak payah nak syarah-syarah dah. Bila baca saja ayat tu, pakat-pakat boleh faham mudah macam tu saja. Dia yang ayat yang jelas, clear cut. Yang kedua, dia panggil ayat yang hanya dipahami oleh orang-orang Arab, sebab terkait dengan bahasa-bahasa, dialek-dialek orang Arab. Orang Melayu ni susah sikit nak faham. Jadi orang-orang yang bukan Arab susah sikit nak faham, sebab bukan bahasa mereka. Ada perkataan-perkataan yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang susah sikit untuk kita faham. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat-ayat yang hanya mampu dipahami dengan tafsiran ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang mahir dalam ilmu-ilmu pentafsiran Al-Quran. Dia panggil ulama-ulama mufassir yang mengkaji ayat tersebut terkait dengan bahasanya, asbabun nuzulnya, kaitan dengan hadisnya sebagainya. Yang ni hanya mampu dipaham oleh orang-orang daripada alim, ulama-ulama yang tenggelam dalam bidang dia tu. Dan yang keempat, ayat-ayat yang milik Allah, tafsiran dia itu milik Allah, serah balik pada Allah. Manusia takkan mampu untuk faham dekat dia, melainkan serah balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebijaksanaan tentang penafsiran ayat tersebut kembali kepada Allah. Ni 4 jenis. Jadi orang beriman, dia ni subhanallah, ada ayat yang mampu untuk difahami dengan perantaraan alim ulama yang mensyarahkan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, namun ada sebahagian ayat yang dia serahkan kepada kebijaksanaan Allah,
yang hanya Allah mampu untuk mentakwilkan ayat tersebut. Dia beriman kepada ayat tersebut, tetapi daripada takwilnya dia serah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni tuan-tuan, dia takut dengan Allahumma salli ala sayyidina orang-orang yang menggunakan ayat-ayat mutasyabih ni untuk memesongkan pemahaman-pemahaman manusia daripada Al-Quran. Nabi SAW sebut di akhir zaman nanti, subhanallah, ada sampai waktunya orang-orang yang menyampaikan agama ni dengan lidahnya lidah sama macam kita. Bahasanya dengan maksud dia menggunakan ayat Quran, berhujah dengan ayat Quran, berhujah dengan hadis-hadis Nabi SAW, tetapi dia memesongkan ayat-ayat tersebut mengikut kepada keinginan nafsu dia. Yang tu ada sallallahu alaihi wasallam nanti dekat akhir zaman. Dan bukan akhir zaman, memang waktu kita ni memang ada dah kelompok-kelompok ni yang guna bahasa Quran, dia rujuk Quran, guna ayat Quran tu, tapi subhanallah tuan-tuan, dia mentafsirkan ayat Al-Quran tu dengan apa dia panggil? Dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kefahaman dia sendiri untuk kepentingan diri dia sendiri. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, orang-orang yang beriman, dia takut dia berhadapan dengan suasana yang macam tu. Maka apa dia doa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami, jangan engkau pesongkan hati kami setelah Allahumma salli alaihi wasallam engkau memberikan hidayah kepada kami. Ni doa kita boleh minta ni. Kita dulu bukan macam ni. Kita dulu pun duk tenggelam dalam kemaksiatan. Kita dulu biasa buat maksiat, kita dulu biasa buat silap dalam hidup kita. Betul tak? Wan Faiz Ida, Maimanah Ibrahim, Roszita Abdullah, Muhammad Majdan Abdul Ghani, Nur Azmah Siti RSG. Ni nama special ni, macam nama motor. Rosidah Spani, Ahmad Abdul Majid, Salih Al-Samad, Arizrin Aris, Firman Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tak? Dulu kan kita bukan macam ni. Kita bukan jenis orang dengar kuliah. Kita bukan jenis orang baca Quran pagi-pagi. Kita bukan jenis orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad banyak sembahyang sunat. Tak, kita dulu duduk dalam kemaksiatan. Ada di kalangan kita tak sembahyang. Ada di kalangan kita tuan-tuan yang duduk dengar kuliah pagi ni, orang yang biasa buat benda maksiat, biasa buat dosa besar. Ni di kalangan kita ni yang dengar kuliah ni, ada di kalangan kita yang biasa melakukan dosa-dosa besar. Tuan-tuan, tapi Allah bagi hidayah kat kita. Allah sayang kat kita. Allah keluarkan kita daripada kemaksiatan tersebut. Dan kita jadi orang yang baik, dan kita berusaha untuk jadi orang baik dalam hidup kita. Setiap hari kita usaha untuk istiqamah baca Quran sama-sama. Tuan-tuan, Khuzairi Yaqub, Suraini Kasim, Salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nora Musa, kita ni pagi-pagi ni mujahadah sebenarnya. Kalau ikut hati ni bukan nak sangat. Mujahadah tiap hari. Kalau alhamdulillah sahabat kita daripada Singapura, daripada Thailand, saya tak tahu nak baca, tolong abang set nama apa kalau boleh tu. Daripada Thailand tu, saya tak kerti nak baca nama tu. Kalau boleh tulis insya-Allah mudah-mudahan saya ingat nama tu nanti. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan faham tak? Allah bagi dekat kita jalan-jalan hidayah. Allah betul kita sebab Allah sayang kat kita. Ni pagi-pagi ni bukan cerita tapi kita tahu dengan kita baca Quran ramai-ramai inilah menyebabkan kita boleh baca Quran begini. Kalau nak tunggu kita buka Quran sendiri, Allah beratnya, Allah saja yang tahu susahnya nak baca Quran. Tapi ada ramai-ramai pagi-pagi ni usrah kita ni, kita boleh juga baca Quran walaupun sikit, walaupun hanya 5 ayat, sebab nak bagi istiqamah baca. Sebab tu pentingnya ada orang-orang baik-baik di sekeliling kita. Sebab kita mampu untuk melakukan kebaikan dengan adanya orang-orang di sekeliling kita. Tapi kita tahu hati kita ni macam ni ya tuan-tuan ni. Hati kita duduk macam ni ya. Hati kita duduk ni ya. Kalau ada orang ajak sikit, tumbanglah. Ada orang ajak sikit, tumbanglah. Sebab tu kita doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Takut ni. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau belokkan hati kami. Jangan engkau palingkan hati kami. Allahumma salli ala sayyidina. Setelah apa ni? Setelah engkau beri hidayah pada kami. Hari tu dapat hidayah dah. Allah dah bagi dah hidayah tu. Dah berusaha nak jadi baik dah. Osman Abdul Aziz, masya-Allah. Ahlan wa sahlan, sahabat kita daripada Thailand, Osman Abdul Aziz, masya-Allah. Ahlan wa sahlan.
wa marhaban bikum. Mudah-mudahan satu hari nanti bila saya pergi ke sebelah sana, kita boleh jumpa, belanja saya pulut ayam. Kan salih ala Muhammad. Betul kan pulut ayam? Tahu kan? Tak tahu. Betul ustazah kan? Pulut ayam bukan. Ada ustazah kita pun daripada Fatani duduk kat sini. Ada ustaz kita pun duduk Fatani, tiap-tiap pagi dia buat kuliah. Ustaz Muhammad dekat sini. Tuan-tuan, Allah salli alaihi wasallam sekeluarga. Jadi subhanallah salli alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi kita betul tu Asya kata walaupun 5 ayat, kalau baca seorang-seorang pakai hanyut lah, pakai tak baca terus. Jadi kita takut ni sebab suasana sekeliling kita, subhanallah Ustaz Jumat, suasana sekeliling kita ni sangat dahsyat, sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Jadi subhanallah, Allah Ustaz Jumat, kita takut apa ni? Kita takut kita tumbang balik. Kita takut dengan suasana ni, subhanallah Ustaz Jumat tuan-tuan, kita tumbang balik ke arah apa yang kita pernah buat dulu. Jangan main-main tuan-tuan, kita tak tahu. Nabi SAW sebut, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Sungguhnya seorang itu, Allahumma salli alaihi, beramal dia dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk, sikit lagi masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung hayat dia, lalu dia pun masuk neraka. Allah Rabbi na'udzubillahi min zalik. Nabi kata subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata ada orang yang buat amal ahli syurga sepanjang hidup dia, buat ahli syurga ni, hingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi masuk, sikit lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya, ketentuan dia mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung hayat dia, lalu dia pun masuk neraka. Ni kita takut tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Semalam ni, salli ala Muhammad, apa Muhammad Majdan kata apa? Muhammad Majdan kata, memang betul saya tak kata orang lain, tapi kata kat diri sendiri, memang susah nak jadi baik. Untung bila boleh duduk dekat dengan orang baik-baik, kadang-kadang lalai. Ya Allah, ampun dosa. Betul tuan-tuan, sebab tu kita kena. Ukhti Nur Aida kata pulut udang sedap lagi Ustaz. Pulut udang pula yang begini. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, semalam saya pergi ziarah, tadi saya cerita dah. Semalam saya pergi ziarah salli ala Muhammad, almarhumah Mak Njang. Mak Njang nama apa tak cikgu? Apa? Sabariah, Mak Njang Sabariah. Dia Mak Njang ni dia duduk dekat madrasah kami, di antara orang yang terawal lah. Kan Batch kedua kan. Yang main duduk kat madrasah kami ni. Jadi madrasah kami ni ada tempat orang tua-tua, ada lebih kurang 40 orang duduk kat dalam ni. Salih ala Muhammad. Mariani tak balik Perlis ke? Nanti mainlah share kami. Perlis. Al-maklum sajalah kan, insya-Allah. Baik, Allah salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Mak Njang ni duduk dengan kita ni lamalah, boleh kata lama jugalah. Duduk dengan kita menghabiskan usia dia duduk belajar dekat perkampungan Darul Faizin ni. Jadi subhanallah salli alaihi wasallam tuan-tuan, dan balik waktu PKP baru ni jelah. Balik waktu PKP ni. Jadi ada geng-geng ni macam Mak Njang ni, macam beberapa orang, dia kalau cuti pun tak balik, jenis duduk kat sini. Kan? Ada beberapa daripada warga Mas ni, walaupun ada hari cuti yang boleh balik dekat keluarga, depa jenis tak balik, depa jenis duduk dekat madrasah, jenis begitu. Jadi sebab kita nampak kesungguhan dia lah untuk menuntut ilmu apa sebagainya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan tahu, saya pergi semalam, saya pun singgahlah sebelum dah on the way nak balik ke Kedah tu. Ni cerita takdir lah ni, Allah susun ni. Kan? Dah on the way nak balik ke Kedah. Jadi saya kata singgah pergi kat Bukit Beruntung. Bukit satu tempat yang jenis, kalau bukit berniaga, dia bisnes dia maju. Nama dia Bukit Beruntung. Berniaga mesti maju. Jadi subhanallah, singgahlah dekat situ. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pun buat kuliah set dekat, nak buat dekat, mula duk plan nak buat kat rumah dia, tapi rasa macam terganggu lah, dah ada orang sakit kat situ, bagi takkan nak buat kuliah dekat rumah dia tu. Maka saya pergi buat kuliah lebih kurang 4 minit daripada rumah dia. Jadi bila buat kat situ, dekat rumah abang Adnan tu. Bila buat kuliah apa semua, dah habis siap kuliah, depa pun jamu. Yang paling best tu, saya kata dekat dalam kuliah tu, saya kata,
Siapa-siapa nak panggil saya pergi kuliah di rumah pun okey, cuma sediakan durian je lah. Saya kata gitu. Belawak-belawak. Dan subhanallah, sungguh dia buat keluar durian, sungguh masya-Allah ni cerita. Makbul doa orang musafir nampak. Kan? Jadi terus buat keluar durian, masya-Allah. Tuan-tuan Allah salli alaihi wasallam. Lepas tu lepas habis kuliah apa semua, lepas mayang isyak apa semua, jamaah takhir, saya pun makan sat. Subhanallah, ini dah siap-siap makan, keluar jalan nak pergi ke rumah tu. Saya tengok the distance dalam 4 minit je, dekat je. Takdir ni bukan cerita saya tahu kata rumah tu dekat, rumah tu tak tahu. Memang tak tahu. Dia taman sebelah-sebelah je. Saya dengar cerita Bukit Beruntung, saya pun ada tak kawan dekat Bukit Beruntung lagu tu ya. Cerita lagu tu je. Ada kawan pula, yang tu bukan kawan saya, memang tak kenal langsung. Ada setiausaha dekat Dewan Dakwah Negara yang mesyuarat dengan saya sekali pergi jumpa dengan menteri tu. Dia kata, main rumah dia lah. Main rumah mak cik dia dekat Bukit Beruntung tu. Pergi kat situ singgah saat. Rupanya sebelah je, taman sebelah, dekat nak cerita subhanallah. Takdir Allah susun. Lalu saya pun pergi kuliah apa semua, dah lepas makan. Lalu selepas semat tuan-tuan, keluarlah api. Lagi seminit, lagi nak sampai apa dekat dia. Dia pemesej kata, dia dah meninggal. Nak cerita tak sempat jumpa waktu hidup tu. Selepas semat tuan-tuan. Lagi seminit tu. Dia kata, dia dah meninggal Ustaz. Tak apalah, insya-Allah saya pun pergi. Subhanallah. Saya sampai tu ada ahli keluarga dia masing-masing pekat duduk apa ni, orang baru meninggal sangat. Jadi saya pun tanyalah sakit bila apa semua. Salih Semat dia kata dah 4 hari dah koma. 4 hari dah koma, Salih Alaihi Muhammad. 4 hari dah koma, dan pada hari dia jatuh tu, dia rebah tu, dia baru sudah sembahyang subuh. Nak cerita ni, dia elok mayang subuh je, elok habis mayang subuh dia rebah. Lepas tu dia koma sampai dia meninggal. Maksud dia penutup dia apa? Penutup dia sembahyang subuh tuan. Penutup hidup dia tu ialah dengan last sekali perbuatan yang dia buat, sembahyang subuh. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Ni dia panggil apa ni? Husnul khatimah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, untuk Allah pilih dia macam tu. Kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Salli alaihi. Himpunan video ceramah dan zikir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Dia cerita penutup kehidupan. Dia manjang sabariah. Allah pilih dia, ending hidup dia solat subuh. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Yang Nabi SAW sebut afdalu a'mal, sebaik-baik amal, amal yang paling hebat ialah solat. Salli alaihi Muhammad, tuan-tuan. Itu penutup dia. Ada orang penutup dia, tuan-tuan, minum arak. Ada satu kisah tuan-tuan, Nuraini Esa Alam Wasalan, mai ke Darul Faizin. Boleh insya-Allah. Nanti kontak, kita bagi kontak number, bagi tahu nak mai. Salli alaihi wasallam tuan-tuan, supaya senang. Kalau mai lagi tak ada orang pun susah juga kan. Insya-Allah saya duk cadang 1/7 ni, salli alaihi wasallam, kalau tak ada apa-apa diizinkan, insya-Allah kita nak start balik macam kuliah macam biasalah. Tapi mengikut SOP yang dibenarkan lah, kan, mengikut SOP dia. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi subhanallah, salli alaihi wasallam, Iyad Abdullah Darul Faiz ini dekat Bandar Baru Kedah. Ada kisah seorang tu, saya pernah cerita dah, ni tok guru saya cerita. Tuan-tuan, mula start berniaga. Orang masjid, orang elok, orang baik, mula start berniaga. Bila start berniaga, dia kata kita nak berniaga ni, kita kena jaga PR kita dengan orang. Kita kena entertain orang. Kalau kita nak start berniaga, kalau orang nak pergi meeting, kita pergi. Orang nak jumpa mana, kita kena tunjuk kesungguhan kita. Sampai satu hari takdir ceritalah, dia pun buatlah macam mana nasihat orang tu. Tuan-tuan, nak jadi sukses ni kena entertain orang, kena pergi jumpa orang, sebagainya. Satu hari ada seorang tu nak jumpa dia dekat tempat dia panggil apa? Macam disco ke, macam bar macam itulah. Tempat yang ada jual arak. Dia tak biasa, dia bukan orang jahat, dia orang baik. Tak biasa. Tapi dia dengar nasihat pada orang ni, orang yang ahli bisnes ni. Dia kata, kalau nak pergi, jangan duk berkira. Orang nak pergi jumpa, tak mana pergi. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kesungguhan kita. Dia kata, saya nak pergi jumpa dekat tempat ni, tempat-tempat ada jual arak, tempat apa semua ni, pasal orang tu orang macam tu. Dia pun pergi lah. Dia ingat, bukan aku nak pergi minum arak, aku nak pergi close deal ni saja. Dia pun pergi, tuan-tuan. Takdir ceritanya, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, tengah-tengah bersembang tu, ada GRO tu mai hantar arak untuk dicuba.
Ni promosi arak. Yang ni minum free. Yang ni tak payah banyak. Yang nak perkenal jenis arak ni. Kawan tu pun minum. Salih alaihi Muhammad. Orang yang dia attend tu dia minum. Salih alaihi Muhammad. Kak Yat Abdullah kata dia kat Johor, Muar Johor. Nanti ada ke lapangan mai. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan, apa yang berlaku? Kawan ni, orang ni dia tak kenal. Kawan tu kata dia ni orang masjid apa. Dia kata, try lah. Dia kata, oh saya tak minum. Try lah sekali je. Bukan pernah, you tak pernah minum, tak pernah rasa macam mana arak ni macam. Cuba you minum sekali. Dia tuan-tuan semualah waktu tu macam mana? Macam sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jangan dekat dengan maksiat. Kita tak tahu macam mana kita boleh tenggelam dalam dia, involve dia. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Dia pergi try. Dia kata dorongan syaitan sekali tegur tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam rasa bersalah pula. Mungkinlah kan orang tak pernah buat rasa bersalah. Oh macam ni rasa dia. Lepas tu syaitan dia mai bisik. Dah hang dah minum dah. Entertain orang ni. Jangan tunjuk hang lelaki. Ni hang nak close deal ni. Minum pila sikit lagi. Dah minum dah. Dia hang taubat. Balik hang taubat. Hang minum dah. Kalau hang tak minum lagi lain cerita. Ni dah minum dah. Minum. Bagi dah jawab pila. Lagi hang taubat. Dia pun tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan pi order lagi pelan lagi. Tuan-tuan tahu tak? Kena heart attack meninggal. Ustaz pada orang baik. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tuan-tuan. Faham tak? Tak tahu. Ending tak tahu. Sebab tu jaga elok-elok. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang Allah hamidah daripada Perth. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami dekat sini pun ada Perth juga, Perth list. Dekat Perth list. Baik, Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlan wa sahlan daripada sahabat kita daripada Singapura, Suriana Kasim. Allah hilang-hilang pula reception dekat Singapura. Masya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong jaga. Kita tak tahu. Tuan-tuan, kita takut apa? Allah dah bagi hidayah kat kita, tapi takut sekali kita tumbang balik daripada hidayah tersebut. Sebab tu tolong jaga doa pada Allah. Sebab kita tak tahu ending, kita tak tahu. Sebab tu minta Allah ajak kat kita ni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Rabbana la tuzigh dengan ghin bukan ain. Sebab ada orang sebut Rabbana la tuzigh qulubana, apa dah? Tu tak betul tu. Rabbana la tuzigh dengan ghin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau pesong setelah engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beri hidayah kepada kami. Tu hati-hati. Boleh nak salli ala sayyidina Muhammad, doa selalu. Doa ni jangan putih. Doa ni kena minta selalu. Sebab kita tak tahu, kita tengok. Ada orang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dulu elok dah. Waktu hijrah duduk geruk elok dah. Betul dah guru dia. Cantik dah guru dia. Tapi mai pengaruh lain pula. Pi ikut pahaman mana pula dah. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kata salah ni, yang hai ikut dulu ni dah betul dah. Dia kata apa? Yang tu tak betul, yang ni betul. Pula dah lagu tu pula dah. Yang ni kita duk jumpa banyak tuan-tuan. Saya belum mesyuarat kemarin ni, jumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menteri. Tuan-tuan, duk sembang. Dia antara poin yang kami bincang pre-meeting sebelum tu, duk cerita betapa banyaknya pahaman-pahaman yang masuk dekat negara kita ni, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, yang bercanggah, yang macam-macam. Salli alaihi wasallam. Ada seorang pegawai tu, dia kata, subhanallah, saya memang duduk dalam bidang ni. Saya ni duk buat research tentang fahaman-fahaman yang masuk ke negara kita ni, yang macam-macam. Dia tumbuh macam sat-sat tumbuh kat sini, sat-sat tumbuh kat sini, sat-sat tumbuh kat sini. Dia kata takut kita ustaz, takut. Dan masalahnya ramai pula pengikut dia. Tuan-tuan boleh bayang tak ayah pin? Ayah pin kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kenal ayah pin? Tak kenal ayah pin. Dia panggil apa? Apa kerajaan langit? Kerajaan langit kan? Subhanallah tuan-tuan. Kita kata dengan pakai selok pendeknya dan pi dengan kuil, pi dekat apa? Dekat batu cave tu, tuang susu, orang pakai minum susu kat kaki dia. Apa semua. Kita kata, takkan macam ni. Kalau tuan nak ikut tak? Kita kata tak ikut kot. Ramai orang ikut dia. Ramai orang ikut dia. Dia ada pengikut dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu yang apa kahar tu apa yang mengaku dia Rasul Melayu tu kan.
Lepas tu kena tangkap tengah makan tengah hari ke apa. Bulan puasa makan tengah makan. Tuan-tuan kita. Lepas tu akhirnya kena tangkap tak jawatan. Tak jawatan Rasul. Boleh tahan tak jawatan tu. Jadi cerita dah. Dalam keadaan macam tu pun ramai pengikut dah. Dan saya tengok interview kepada pengikut Ayah Pin tu, sampai dia berpegang dengan betulnya Ayah Pin tu. Ada bukan calon-calon orang yang balik daripada Mesir pun ada. Faham tak? Sina abang kata, kita ni risaulah tuan-tuan, Ustaz Ismail. Tak tahu ni. Mungkin boleh kita terjumpa dengan satu fahaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan kita beriman sungguh-sungguh dengan fahaman tersebut, dan siapa pun tak boleh tegur kita dah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut ni fitnah akhir zaman. Mana disebut 73 golongan, hanya ada satu golongan saja yang betul. Satu golongan saja yang akan masuk syurga daripada 7. Tuan-tuan, how confident are we? Confident mana kita ada satu golongan tu? Kita takut nanti kita boleh terpesong macam tu. Sebab tu jangan tinggal doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan kita tak mau juga kita patah balik kepada kemaksiatan yang biasa kita buat dulu ni. Dan kita dulu biasa buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duk buat maksiat, kemudian Allah bagi hidayah dah jadi baik dah. Tiba-tiba tuan-tuan, Allahumma salli ala, tiba-tiba patah balik buat maksiat tersebut. Patah balik melakukan maksiat tersebut. Tuan-tuan, ni lepas Ramadan ni, tuan-tuan tengok semayang pun dah galik-galik dah. Semayang pun dah lalai dah. Itu dalam bulan Ramadan bukan main lagi tuan-tuan jaga semayang kami. Ni Quran pun dah tinggal dah. Zikir pun dah tinggal dah. Sedekah pun dah tinggal dah. Amalan yang kita duk buat banyak-banyak hari tu dalam bulan Ramadan hari tu ni, dah tak buat dah. Tuan-tuan, saya masih takut apa? Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau pesongkan hati kami sedang kau beri hidayah pada kami. Waktu tiap hari tolong pastikan kita istiqamah. Nah, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Fitrah Ishaq kata apa? Ikut research, banyak yang join fahaman ni yang dijadikan kuat, dia kuatlah sebab wujudnya golongan cerdik pandai, bisnesmen, pensyarah yang rasa kosong dalam jiwa nak cari agama, tapi salah jalan. Dia rasa kosong jiwa dia, nak cari-cari, akhirnya jumpa yang salah. Itu kita takut. Jadi tolong tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa tu banyak-banyak. Sebab tu doa juga bagi kita istiqamah. Tiap-tiap hari boleh ikut kuliah tafsir kita bagi setiap pagi. Istiqamah tiap-tiap pagi. Ya Allah bagi aku istiqamah ni, ya Allah. Tiap-tiap pagi aku nak ikut kuliah tafsir ni. Pasal apa? Sebab Allah sebut wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana peringatan tu akan jadi manfaat kepada orang beriman. Kita tiap-tiap pagi ni kadang-kadang benda-benda kita dengar dah, tapi peringat. Nah, salat semak tu istiqamah mudah-mudahan. Sambung. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah menyambungkan, wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami di sisi engkau, yakni di sisimu, rahmat. Yang dengannya hati kami menjadi kuat dan kekuatannya kami menyatu, serta keimanan dan keyakinan kami semakin bertambah. Minta apa ni? Salli ala sayyidina Muhammad, wahab lana, dan kurniakan kepada kami min ladunka, di sisi engkau, rahmah. Kasih sayang Allah, supaya hati kita ni jadi macam mana? Kuat. Hati kita jadi apa ni? Menyatu. Hati kita ni, iman kita teguh, keyakinan kita bertambah. Minta Allah bagi mudah tuan-tuan kita ni. Allah bagi kat kita ni cara berdoa yang betul. Minta pada Allah. Ni contoh doa ni. Sumber doa ni ada 4. Kita nak doa tiap hari kan, dia ada 4 sumber doa. Yang pertama sumber doa kita ialah ayat-ayat Quran yang Allah ajak doa tu dalam Quran. Macam yang kita mengajar ni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana apa dia tu semua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tidak, itu doa dalam Quran. Yang kedua, doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu doa jauh pada beban hutang sebagainya. Itu doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sumber doa daripada susunan alim ulama. Ulama-ulama susun doa-doa ni. Doa akhir tahun lah, doa awal tahun lah, doa tahlil lah. Itu doa-doa yang disusun oleh alim-alim ulama. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa selagi doa tak bercanggah dengan syarak.
Faham ni? Ulama-ulama pun tahu juga ni puan ni jenis tak kerti nak apa doa ni, tak kerti nak baca doa ni, tak kerti nak susun doa. Kami tolong susun doa kat dia. Boleh, tak ada masalah apa. Dan yang keempat, nazli, minta diri dulu nak pergi kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat, mudah-mudahan Allah menggunakan kemudahan dalam kehidupan dan salih selamat dapat kerja dengan baik insya-Allah. Dan yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Acap Ashraf kata bila nak datang Beaufort Sabah. Sepatutnya saya pergi ni bulan berapa tak? Sepatutnya orang pergi Sabah bulan depan. Sepatutnya saya pergi Beaufort Sabah ni bulan depan. Kalau okey, insya-Allah kita akan. Depa nak sambung balik ubat kan, depa tanggul. Tak tahu lagi. Insya-Allah. Dan yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa daripada keinginan hati kita sendiri. Doa boleh ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak apa? Minta kepada ya Allah, bagilah aku ni, ya Allah ni bagi aku ni. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, tu sumber-sumber doa. Dan ini salah satu doa yang diajar oleh baginda Nabi, yang diajar oleh Allah direct dalam Al-Quran. Maka mintalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab, kerana sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi. Ibnu Abi Hatim mengatakan, Amr bin Abdullah Al-Audi menuturkan kepada kami daripada Ibnu Jarir mengatakan, Abu Quraib menuturkan kepada kami, keduanya berkata, Waqi' menuturkan kepada kami daripada Abdul Hamid bin Bahram, daripada Syahr bin Hausyab, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang sebut nama daripada ni disebut sebagai sanad. Matan dia lagi. Yang tu sebut Abu Hatim mengatakan, Amr bin Abdullah menuturkan kepada kami daripada Ibnu Jarir mengatakan, Abu Quraib, dia panggil sanad. Sanad perawi. Perawi hadis tersebut. Daripada Ummu Salamah ni lah puncanya. Dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, perawi a'la, perawi paling utama yang atas sekali dekat dengan Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Muhammad Nasir tanya, Ustaz, bolehkah berdoa tanpa angkat tangan? Sebab bila angkat tangan jadi ketak, rasa hati malu nak minta, dosa banyak ni. Adab angkat tangan ketika berdoa itu adab. Jadi kita minta kesungguhan, ya Allah minta. Maka ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Adab bila kita berdoa, kita angkat tangan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ummu Salamah mengatakan bahawa Nabi SAW pernah berdoa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Nabi doa apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi SAW. Allahumma muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami atas agama kamu. Siapa minta ni? Doa Nabi SAW. Nabi ajar kat kita. Kemudian baginda membaca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini dua combination doa yang Nabi SAW ajar kat kita. Jadi kalau tuan-tuan nak baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ni, kalau nak ikut sunnah Nabi SAW, Nabi mulakan dengan baca Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama kamu. Kemudian Nabi sambung, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siapa yang baru tahu benda ni hari ni? Kita dah baca tiap-tiap hari ni baca ni. Tapi kita tak tahu pun kata sequence dia macam tu. Kita dah baca tiap hari baca Rabbana hab lana min azwajina tu, tiap-tiap hari kita baca. Kan Ustaz Zaman? Dan kita juga baca apa ni? Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma muqallibal qulub pun baca juga. Tapi kita tak tahu kata sequence dia yang Nabi SAW buat. Nabi baca tu dulu, kemudian baru Nabi baca ayat ni. Rabbana Allahumma salli ala Muhammad, Rabbana Allahumma muqallibal qulub dulu. Kemudian Nabi sambung dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min. Tapi kalau tak ikut sequence tu boleh tak? Tak apa. Cuma Nabi SAW buat macam tu, kita ikutlah macam tu. Jadi sunnah baginda Nabi SAW. Kan sallallahu alaihi Muhammad. Siti Aisyah kata baru tahu hari ni. Rahayu Abu pun kata alhamdulillah. Wasita Ahmad kata baru tahu hari ni. Jadi itu penting bila kita belajar. Sallallahu alaihi Muhammad.
Muhammad Nasir kata faham tentang adab tu cuma bila angkat tangan air mata laju turun. Dak doa, dak lagi. Syukran, masya-Allah. Lembut hati, lembut hati. Doa bagi saya ni pun lembut hati macam tu juga. Susah nak menangis, hati keras. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan sekalian. Kemudian Ibnu Mardawih, salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Mardawih meriwayatkan daripada jalur Muhammad bin Bakar, daripada Abdul Hamid bin Bahram, daripada Syar bin Hushab, daripada Ummu Salamah. Dia adalah Asma binti Yazid bin As-Sakan. Dia pernah mendengar, ia pernah terdengar menyampaikan hadis Rasulullah dalam doa sering mengucapkan Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak-balik? Bila dengar Rasulullah doa, ya Allah, wahai Zat yang memegang, membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama kamu. Lalu Ummu Salamah tanya, Rasulullah, apakah hati ini jenis tunggang terbalik ke tu? Hati ini bolak-balik? Lalu Nabi SAW menjawab, ya, seluruh manusia yang Allah ciptakan daripada keturunan Adam, hatinya berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah. Jika berkehendak, dia tempatkan di atas jalan lurus, dan jika berkehendak, dia ditempatkan di atas jalan yang sesat. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan perawi-perawi yang thiqah. Tuan-tuan, Allah takut ni. Nabi kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut hati manusia ni duduk di antara jari-jari Allah. Jangan duk terbayang jari Allah aku ni. Dia satu maksud apa? Maksud bahawa Allah ni, Allahumma salli ala laisa kamitslihi syai'. Dia takkan sama dengan makhluk, takkan sama dengan yang lain. Jadi sebenarnya duk bayang jari ke tu. Saya kita membolak-balikkan jari. Jangan duk tunjuk ke tu pula. Saya kita duk bayang lagu tu. Jadi dia satu maksud macam bentuk perumpamaan. Nah, hati manusia ni dia seolah macam perumpamaan duduk di jari-jari ni. Kalau Allah nak bagi kepada seorang itu, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, jalan lurus, maka dia akan dapat. Sebab tu ni kita yang duduk pagi-pagi ni tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni umat pilihan Allah. Amin, kata amin, amin. Amin. Sebab Allah duk pilih kita, Allah duk gerak kita tiap-tiap hari. Allah duk pilih kita ni untuk dengar kuliah tiap-tiap hari, dapat peringatan awal pagi. Doa bagi istiqamah. Faham ni? Sebab Allah pilih. Dalil dia, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tu dalil dia. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan untuk dia, ulama sebut kebaikan dunia, kebaikan akhirat, yufaqihu, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah bagi faqih tu kat dia. Maksud bukan semua orang dapat. Hanya orang yang tertentu, pilihan Allah saja Allah akan bagi. Sebab tu syukur pada Allah dan doa bagi istiqamah. Jangan hari ni tengok, esok tak tengok, esok lusa tengok, betul tengok, ada teringin nak tengok, tak teringin tengok tak. Usaha tunjukkan. Mudah-mudahan kita jadi istiqamah, kita jadi orang baik. Faham ni Ustaz? Sebab Allah boleh bagi hidayah pada siapa dia nak. Dan Nabi SAW kata apa? Nabi kata, Allahumma salli alaihi, dan jika Allah berkehendak, dia akan tempatkan orang tu di jalan yang sesat. Kita kata apa? Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada yang demikian itu. Faham ni? Allahumma salli alaihi, bagi istiqamah, bagi istiqamah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, takut hati kita ni. Demikian Ibnu Jarir meriwayatkan hadis semisal daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Untuk itu kita memohon kepada Allah agar kiranya tidak menjadikan hati kita condong kepada kesesatan setelah dia memberikan kita hidayah. Dan kita juga memohon kepadanya agar berkenan memberi kita kurnia rahmat di sisinya, kerana sesungguhnya dia pemberi kurnia. Apa maksud rahmat? Kasih sayang Allah. Kita minta supaya Allah jaga hati kita ni. Jangan duduk terbalik-terbalik. Kita minta hati Allah ni, kita minta kepada Allah, jangan Allah palingkan hati kita setelah Allah bagi hidayah. Dan kita minta tu bukan minta saja-saja, kita minta package dengan rahmat.
Sebab apa saja nikmat yang kita dapat dengan rahmat, dia akan bertambah hebat. Kasih sayang. Ayah minta duit ayah. 2 orang anak minta. Seorang anak minta, seorang anak ni baik, taat, anak soleh. Seorang lagi anak nakai. Anak yang suka lawan cakap ayah. Ni ayah dia. Bagi tak? Bagi dua-dua. Yang baik tu pun bagi, yang nakai tu pun bagi juga. Tapi yang baik dia bagi apa? Dia kata apa? Nak beli apa? Nak beli sallallahu alaihi Muhammad buku. Tu berapa ringgit nak? RM50. Cukup ke RM50 ni? Anak ambil lah ni, ambil 100 siap senang. Pasal apa? Anak baik. Yang tu anak nakal tu, anak yang suka lawan tu, nak beli apa? Beli buku. Berapa? RM50. Betul ke RM50 tu? Tipu ke apa ni? Ni. Nak ambil RM30 cukup lah. Ataupun bagi ambil RM50. Tapi nanti ayah nak tengok resit dia. Gitu. Ayah nak tengok buku dia lagu mana. Bagi tak? Bagi. Tapi yang seorang tu bagi dengan kasih sayang. Yang seorang ni bagi setakat nak bagi je lah. Sama juga kita, bila kita nak minta apa-apa daripada Allah, minta bukan setakat minta, tapi minta dengan rahmat. Kalau Allah nak bagi kita rezeki, Allah bagi rezeki dengan rahmat. Allah bagi keluarga dengan rahmat. Allah nak bagi kita apa, bagi dengan rahmat. Nak minta supaya jangan bolak-balik hati kita, jangan patah balik hati kita ni kepada kemaksiatan setelah Allah bagi hidayah, pun minta dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kita apa? Rabbana salli ala sayyidina Muhammad, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan kurniakan kepada kami di sisi kamu rahmat, kasih sayang Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Salli ala sayyidina Muhammad. Demikian Ibnu Jarir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Jarir meriwayatkan hadis semisal daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Asad bin Musa, daripada Abdul Hamid Bahram. Dia juga meriwayatkan daripada Al-Muthanna, daripada Al-Hajjaj bin Minhal dan selainnya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambung. Kemudian saya katakan, dia menambahkan, saya katakan, wa Rasulullah, maukah engkau mengajarkan kepadaku sebuah doa untuk diriku sendiri? Sahabat ni minta. Salli ala sayyidina Muhammad. Jamnah Jeffrey minta pada Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah sayyidina anak Jeffrey ya. Beliau, baginda menjawab, tentu ucapkanlah, ya Allah Rabb Nabi Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kesesatan dari hatiku, dan lindungilah aku daripada fitnah-fitnah yang menyesatkan. Nabi ajak. Kemudian dan terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambung lagi pada Allah menyebutkan dalam Quran, Allah mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan firman Allah Ta'ala, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Muka surat 597. Dan firman Allah Ta'ala, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ini doa yang berikutnya. Artinya mereka berdoa dalam doa mereka, sesungguhnya engkau wahai Rabb kami akan mengumpulkan seluruh makhluk pada hari mereka dibangkitkan. Engkau memberi putusan di antara mereka serta memutuskan hukum di antara dalam perkara yang mereka perselisihkan. Engkau beri balasan masing-masing orang atas kebaikan maupun keburukan yang telah dia lakukan ketika hidupnya di dunia dahulu. Subhanallah, itu doa. Rabbana innaka jami'un nasi lil yaumil la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu doa yang kita boleh panjatkan insya-Allah. Tuan-tuan, doa sebagai pengakuan kita kepada Allah yang subhanallah satu hari nanti kita akan dibangkitkan, seluruh manusia akan dibangkitkan, menerima balasan. Yang baik kita akan dapat kebaikan, yang buruk kita akan dapat azab dan siksa daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita akan takut, kita rasa takut. Sebab tu doa supaya Allah jangan patah balik hati kita ni. Jangan Allah patah balik hati kita ni. Itu kita minta pintu sungguh pada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, habis untuk hari ini. Dan insyaAllah esok kita akan sambung lagi pada ayat berikutnya, ayat ke-10 daripada surah Ali Imran. Allahumma salli ala Muhammad. Cerita tentang orang kafir, harta benda,
anak-anak pinak salih ala Sayyidina Muhammad yang tak mampu untuk menolak siksa Allah daripada mereka ni. Dan akan jadi bahan bakar daripada api neraka.